Baik, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify untuk anda dengarkan pelbagai program-program menarik yang kita bawakan di Bernama Radio. Dan waktu ini seperti biasa hari Jumaat, okey, pada waktu ini 12.30 tengah hari, okey, kita akan dengarkan program Action Plan. Okey, dan hari ini topiknya adalah tentang formulasi strategi dalam mengurus tadbir perniagaan. Saya pun masih belum nampak lagi gambaran tentang topik ini, tapi tak apa, kita ada tetamu kita yang pakar untuk kongsikan dan bagi menjelaskan lagi. Okey, tentang topik kita pada hari ini, kita ada Dato' Amir Ali yang merupakan CIO GE Consult Asia Sdn Bhd. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ya, kita jumpa lagi untuk minggu ini. Dan Dato', okey, tentang topik hari ini, okey, apakah sebenarnya maksud yang nak disampaikan tentang formulasi strategi dalam mengurus tadbir perniagaan? Okey, so minggu lepas kita berkongsi ilmu sedikit tentang franchising, co-branding dengan digitalization. Betul. So minggu ini kita akan melihat pengurusan strategik. So pengurusan strategik adalah perancangan, pemantauan, analisis dan penilaian berterusan yang diperlukan oleh usahawan untuk mencapai matlamat dan objektifnya dalam perniagaan dia. Okey, baik. Dan secara ringkasnya, mungkin Datuk boleh berikan satu contoh tentang situasi mengurus tadbir perniagaan ini menggunakan formula strategik. Okey, so pengurusan strategik diibaratkan seperti ada ciri-ciri nombor satu macam formulasi strategi, nombor dua pelaksanaan strategi, dan nombor tiga penilaian dan kawalan strategi. So untuk menerangkan ini, formulasi strategi dia merupakan salah satu proses menetapkan misi dan objektif. Apakah misi dan objektif usahawan ini untuk buat perniagaan yang berikut, serta pemilihan strategi berdasarkan kepada strategi-strategi alternatif. So formulasi strategi juga dipanggil perancangan strategi. Itu ciri nombor satu. Nombor dua, pelaksanaan strategi. Itu merupakan action stage. So kita dah ada misi dan objektif, kita buat action stage pula. Dia yang merujuk kepada keputusan yang telah dibuat untuk melaksanakan strategi baru atau mengukuhkan strategi yang sedia ada. Fasa terakhir ataupun ketiga, penilaian dan kawalan strategi. So kalau kita dah masuk ke action stage, selepas itu kita harus menilaikan dan kawalkan strategi. Semua strategi pun boleh berubah-ubah bersandarkan kepada faktor dalaman dan luaran yang juga sentiasa berubah, kan, bergantung dengan pasaran. So dalam fasa ini pengurus akan membuat penilaian sama ada strategi yang telah dipilih dan dilaksanakan mencapai objektif perniagaan yang telah ditetapkan. Kalau tidak mencapai, mungkin harus berubah sedikit objektif dan misi, dan bagaimana kita buat perniagaan itu mungkin kena berubah sedikit. Baik. Okey, baik. Dan kalau kita lihat Datuk, kan, untuk syarikat-syarikat yang memang dah establish, okey, mungkin tak ada masalah untuk upgrade dari sudut strategi ini. Tetapi untuk pemula niaga ini, kan, adakah orang kata mereka ni kena kreatif kalau kata nak berbisnes ini? Kalau tidak, strategi pun tak jumpa. Apa pendapat Datuk? Okey, kreativiti memang penting, tapi proses dia lebih penting. Apa proses yang kita harus ikut sebelum usahawan bermula perniagaan itu? Dia harus follow langkah-langkah dalam formulasi strategi. Itu memang penting. Kalau dia tidak ikut langkah-langkah proses itu, mungkin ada banyak chance untuk failure. So langkah-langkah itu macam mana? Contohnya mengenal pasti organisasi dan perniagaan. Apakah manfaat produk yang mereka bawa ke pasaran ini? Itu mengenal pasti organisasi. Contohnya kalau saya nak sebutkan satu contoh. Okey, kita melihat AirAsia contohnya. Okey, AirAsia. Bila AirAsia bermula perniagaan, okey, Tan Sri Datuk Sri Tony Fernandes
bila dia bermula perniagaan AirAsia ini, apakah produk yang dia bawa ke pasaran? Travel, itu travel industry, betul tak? Dia bawa opportunity untuk semua orang untuk travel. Itu yang produk dia, ya kan? So itu mengenal pasti organisasi. Nombor 2, mengenal pasti misi dan objektif strategik, supaya setiap tindakan strategi yang akan dilaksanakan dipandu oleh misi dan objektif. So Tan Sri punya misi dan objektif itu apa? Kita dulu kalau kita fikir nak pergi dari Kuala Lumpur ke Kuching, contohnya lah, nak naik kapal terbang, mungkin dalam 1,000 lebih harga tiket, kos dia, betul tak? Betul. Ataupun nak pergi dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru ataupun ke Singapura, mungkin dalam 1,000 lebih. Bukan semua orang boleh bayar dengan harga begitu untuk travelling macam tu kan. So bila AirAsia mereka mulakan bisnes ini, dia bawa objektif dia, everybody can fly. Now everyone can fly. So harga tiket pun murah. Betul. Dalam beberapa ratus saja. Kadang-kadang ada juga promosi beberapa puluh saja. Betul tak? Kadang-kadang zero. Free tiket pun ada juga. Bayar tax, airport tax je. So dia punya misi dan objektif itu untuk bagi semua orang pun boleh travel dengan kapal terbang, naik kapal terbang. So itu misi dan objektif dia, betul tak? Nombor 3, mengenal pasti strategi persaingan. Semua perniagaan mesti ada persaingan. So apa dia punya industri? 3 faktor yang penting. Apa dia punya industri? Saiz pasaran dia, potensi pasaran dia, persaingan, ancaman. Ini semua kita harus sebagai usahawan, mereka harus carefully analysis, harus buat analisis. So kalau kita melihat AirAsia sekali lagi, siapa persaingan dia? Ada juga airlines yang lain. Ada Malaysia Airlines, ada Singapore Airlines, ada Thai Airways, ada beberapa airlines yang pergi juga ke destinasi-destinasi yang sama. So persaingannya adalah beberapa airlines yang lain. Tapi bagaimana mereka nak sebagai perusahaan baru, bagaimana mereka nak jalankan perniagaan ini dengan persaingan-persaingan yang ada dalam pasaran sekarang. Bagaimana nak mencapaikan kepuasan dan keperluan pelanggan. Itu memang penting juga kan. Dan harus juga tahu kelemahan dan kelebihan produk berbanding pesaing. So ini semua mengenal pasti strategi persaingan. Dan nombor 4, pelaksanaan dan penilaian strategi. Setelah melaksanakan strategi, penilaian terhadap hasil perlu dilakukan dalam memastikan kejayaan perniagaan dalam jangka masa panjang. So balik lagi ke AirAsia, mereka sudah telah pun start bisnes mereka kan, perusahaan bisnes dah jalan. Jangka panjang, macam mana kita nak memastikan dalam 10 tahun, 20 tahun perniagaan ini akan berterus berkembang dengan harga tiket yang masih mampu beli dengan semua orang mampu beli, betul tak? Betul. So itu planning untuk future. So semua langkah-langkah ini memang penting. Sebagai usahawan kena harus lihat semua langkah itu sebelum mereka bermula buat perniagaan. Baik. Dan menarik sangat kan bila tu ambil contoh AirAsia tu, kita nampak dia punya perjalanan tu bagaimana kan, wujudnya jenama AirAsia itu di mana sekarang everyone can fly. Okey. Namun bila kita bercerita tentang strategi kan Datuk kan, adakah sesi tersebut perlu dilakukan pada macam satu masa meeting tu terus kita nampak dah untuk jangka pendek dan juga jangka panjang, ataupun ia ada sesetengah idea tu datang pada mesyuarat yang seterusnya? Okey, bila usahawan bermula perniagaan itu, memang mereka akan buat banyak perancangan, banyak planning. Dia akan merancang untuk masa depan. Tapi kita ada satu perkataan product life cycle. Product life cycle dia ada banyak fasa.
bila perniagaan bermula, mungkin kita dah plan untuk certain life cycle. Tapi bila life cycle tu datang one after the other, mungkin akan ada perubahan. Tergantung dengan pasaran, tergantung dengan acceptance dari pasaran. Betul. Mungkin kita kena berubahkan strategi sedikit. So dia tergantung, setiap fase dia akan ada perubahan-perubahan. Ikut situasi. Ikut situasi. So macam fase, ada 4 fase yang kita boleh sebutkan. Infant stage, growth stage, maturity stage dan declining stage. Ini product life cycle. Okey. So infant stage itu, dalam fase tu persaingan mungkin sedikit atau mungkin juga hampir tiada. Harga pengenalan akan agak tinggi, pasaran terhad, inovasi produk pun masih belum diketahui ramai. Itu infant stage, bila perniagaan tu baru start. Growth stage, dalam tempoh growth stage, graf permintaan meningkat. Harga akan menurun, persaingan meningkat, edaran produk semakin luas. Jenama-jenama lain, mereka sudah tahu ni ada produk baru dalam pasaran. So itu growth stage, tengah berkembang. Maturity stage. Tapi kalau kita lihat growth stage itu, mungkin masa growth stage itu mungkin ada problems sedikit. Bila ada problems, kita harus tengok macam mana nak berubahkan strategi sedikit. So balik kepada soalan tadi, semuanya tidak boleh dirancang awal. Memang kita ada guidelines, kita follow, lepas tu ikut situasi kita harus berubah. Baik, itu dia kan ya. Maksudnya pembaharuan boleh dibuat daripada semasa ke semasa. Betul. Juga mengikut situasi, Datuk Ya, betul. Okey, baik, kita dalam program Action Plan bersama-sama dengan tetamu kita, Datuk Amir Ali, CIO GE Consult Asia Sdn Bhd, dengan topik kita formulasi strategi dalam mengurus takbir perniagaan. Okey, doktor, tawaran kan, tawaran yang menarik itu dikatakan sebagai salah satu strategi dalam sesebuah perniagaan. Dan kalau kita lihat orang-orang bisnes ni, dia takutnya rugi. Okey, jadi apa pendapat Datuk tentang situasi itu? Nak untung besar tapi nak memberi tawaran yang akan yang nampak sedikit kerugian, menjadi kerisauan kepada usahawan ini. Okey, itu dalam growth stage kadang-kadang persaingan pun tinggi. Kita harus tengok apakah kita sebagai usahawan, apakah kita yang boleh melakukan untuk mendapatkan lebih pasaran, lebih clients, customers. Kalau service, clients. Kalau produk, customers. Kadang-kadang kita harus bagi tawaran yang menarik. Sebab balik lagi ke AirAsia contohnya, bila ada macam Deepavali ataupun Hari Raya ataupun Christmas, bila ada occasion sebagai itu, tiba-tiba keluar promosi zero fare, RM0 fare. Betul? Macam tu. Tapi kena booking advance, sebulan sebelum tu, ataupun 2 bulan sebelum kita harus booking. Kadang-kadang kita melihat tak rugi juga kalau saya beli sekarang, tiket fare zero, airport tax RM50 ataupun RM70. Tak apalah kalau masa tu tidak dapat pergi, kerugian kita pun cuma RM70 saja, contohnya. Betul. Untunglah tu kiranya untuk pelanggan kan. Betul, untuk pelanggan. Tapi untuk perusahaan, itu sebagai income juga. Baik. Sebab kalau kita tidak pergi, yang RM70 tu contohnya yang seharusnya bayar ke airport tax, mereka tidak harus bayar. Soalnya sebab pelanggan tidak pakai servis itu. So itu jadi keuntungan untuk perusahaan AirAsia. Betul tak? Okay. So tawaran begitu kadang-kadang ada juga plus side. So walaupun mungkin kita fikir kalau kita bagi zero cost untuk tiket, macam mana nak buat profit? Betul tak? Kalau macam saya orang biasa, saya fikir cakap pada keuntungan dia. Macam mana dapat profit dari zero cost? Tak. So mungkin dalam 1,000 orang yang pelanggan yang booking tiket itu, mungkin 200 tidak dapat pergi. Contohnya. Dan 800 itu mungkin pergi. Dan
200 itu yang tidak pergi, mereka sudah bayar airport tax. Itu tidak harus di refund soalnya sebab itu memang dah termaktub dalam syarat termasuk syarat. So itu untuk perusahaan itu sebagai income. Dan sebelum 2 bulan ini sebab tiket itu kita kena booking sebelum 2 bulan total. So dalam masa 2 bulan itu ada banyak duit yang datang ke dalam akaun perusahaan. Total. Duit itu mereka boleh invest contohnya. Sebab ada capital, itu sebagai capital. Mungkin mereka boleh invest dan dapat keuntungan dari duit itu. So ada beberapa business model yang kita boleh guna untuk dapatkan profit daripada tawaran. Okey, itu dia. So tidak harus takut untuk bagi tawaran, tapi apa-apa tawaran yang kita bagi harus ada model dia. Kalau kita turunkan harga, mesti ada mesti kita lihat dulu apakah dia plus point dia. Adakah ini tawaran yang kita untuk jangka panjang, masa panjang, dia akan jadi profitable, ataupun cuma untuk marketing strategi sahaja ke. Pun boleh berlaku juga sedemikian juga. Okey, baik, itu dia kan ya. Nak tahu keuntungan untung tak untung, sebenarnya ada lagi pengisian di dalam itu ya Datuk kan. Kalau 2 bulan jangkanya tu, dalam tu sendiri dah boleh dapat keuntungan dah daripada tawaran yang diberikan itu ya. Okey, baik. Dan bila bercerita tentang strategi-strategi ini kan, pelbagai strategi ada kan. Yang paling pentingnya strategi itu adalah pergi mendorong ataupun menjurus kepada keuntungan lah, dan tentunya pada sebuah syarikat. Tetapi bagaimana jika berlakunya strategi yang gagal? Apa yang perlu dilakukan oleh pengusaha ini, usahawan ini? Kegagalan itu berlaku ketika ada kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang boleh dilakukan dalam perusahaan. Antaranya contohnya lah kekurangan integrasi dalam pengurusan. So pihak yang merancang dan pihak yang melaksanakan adalah 2 pihak yang berbeza supaya wujud check and balance. So jika tiada check and balance, usahawan sukar untuk meneliti prestasi perniagaan, pelaksanaan strategi. So check and balance itu memang penting. Adakah kita ikut misi dan objektif kita? Berbalik ke AirAsia lagi contohnya. Mudah ambil contoh yang sama. Contoh yang sama mudah kan. Misi dan objektif mereka ialah untuk bagi semua pelanggan, semua orang boleh naik kapal terbang dengan harga yang murah. Tapi kalau mereka lihat tak ada profitability contohnya. Okey, sekarang tak ada profitability, kita naikkan harga. Kalau mereka buat begitu, kenapa orang nak naik AirAsia? Kenapa dia tak ikut Malaysia Airlines ataupun Singapore Airlines ataupun Thai Airways yang harga tiket sama juga? Betul. Contohnya lah. So itu sudah merupakan satu kesalahan. So mungkin mereka harus berfikir macam mana untuk berubahkan ataupun add value, macam kita sebutkan minggu lepas, add value. So dalam perusahaan AirAsia, kita tengok sekarang bila kita pergi dari satu tempat ke destinasi baru, contohnya lah dia punya menu makanan, macam-macam ada makan. Betul tak? Ada nasi lemak, ada nasi biryani, ada chicken rice, ada spaghetti. Macam-macam pilihan ada pilihannya macam restoran. Masuk ke restoran. Mix, fusion, western, Indian, semua pun ada. Kalau pergi ke destinasi macam Korea, Japan, ada Japanese food, ada Korean food, semua pun ada. Dan harga pun bukan begitu mahal dibanding dengan airlines lain. So itu sebagai add value. Baik. Daripada naikkan harga tiket, dia add value dekat tempat lain pula. Okey, untuk produk-produk yang lain. So dari segi daripada melakukan kesalahan, kita fikir macam mana kita nak berubah. So satu lagi, macam tidak berfikirkan luas.
tidak ada berfikiran luas. Pemikiran yang baik akan membezakan seseorang usahawan daripada pesaing-pesaing yang lain. So pemikiran macam ini yang bagi pelanggan-pelanggan options untuk makanan yang berbeza-beza, different taste, itu berfikiran luas. So sebab kita ada dari Malaysia, ada Chinese, Indian, Malay, dari overseas ada Western people, ada Thai people, semua ada. Bila mereka naik airlines ni, AirAsia ni for example, contohnya dia ada selera yang dia boleh makan. Betul tak? So berfikiran luas. Nombor 3, tidak menilai sama ada strategi yang dijalankan selaras dengan visi perniagaan. Visi perniagaan itu memang penting. Kita harus pegang kekal. Apa visi perniagaan kita? Apa yang kita nak mencapaikan dengan bisnes ini, dengan perniagaan ini. So seorang usahawan perlu menilai prestasi pengurusan ganti rugi, matriks kewangan dan juga keseimbangan scorecard yang memaparkan progres sesuatu pelaksanaan dalam plan strategik. So contohnya, you get what you measure. So jika usahawan tidak menilai prestasi, maka usahawan akan kegagalan dalam menarajui perniagaannya. Itu. So dari kesalahan-kesalahan seperti ini, kita boleh fikir apa yang kita harus lakukan untuk memastikan perniagaan kita akan terus maju ke depan. Baik, okey, itu dia kan, sangat menarik sebenarnya tip yang dikongsikan oleh Dato' Amir, dan mungkin Dato' boleh kongsikan apa antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan ataupun tip dalam usahawan ini nak membentuk formulasi strategi ni. Apa mereka kena titik beratkan? Salah satu aspek dia adalah KPI, KPI, Key Performance Index. Sebagai usahawan, mereka harus pentingkan KPI. So apakah produk yang mereka bawa ke pasaran, apakah servis yang mereka bawa ke pasaran, apakah kos dia, budget dia, apakah kos untuk menjalankan perniagaan itu, dan apakah profit, gross profit dengan net profit, dan apa target dia. Target itu adalah KPI, Key Performance Index. So sebagai perunding GECB, kita menganjurkan penilaian ini dijalankan menerusi KPI management software. So kita ada KPI management software kerana persediaan sistem ini berfungsi untuk menilai dan memantau tahap pencapaian kejayaan dan tahap prestasi dalam mencapai objektif. So dengan software ini kita akan tahu adakah perniagaan kita boleh capai KPI yang kita ingin mencapaikan, dan KPI itu yang akan decide perniagaan ini profitable atau tidak profitable. Kalau perniagaan itu tidak akan jadi profitable dalam masa contohnya setahun ataupun dalam masa 48 bulan, 2 tahun lah, 24 bulan, 2 tahun, haruskah kita continue perniagaan itu, ataupun haruskah kita berubah business concept, bawa produk lain ataupun servis lain, ataupun cut loss. Kadang-kadang ada juga perniagaan yang harus cut loss. Cut loss itu sebagai tutup perniagaan daripada continue untuk losses. Betul tak? So dari KPI ni kita boleh rancangkan apa yang kita harus lakukan, berkembang atau ubah ataupun tutup cut loss, tutup terus. Okey, baik, itu dia. Okey, antara tip yang dikongsikan oleh Dato' Amir. Dan di GECB sendiri, bagaimana tim GECB dapat membantu usahawan ini dalam membentuk formulasi strategi ini, Dato'? So dalam GECB kita ada tim yang pakar dengan semua aspek perniagaan, daripada infant stage ke growth stage ke maturity stage dan juga declining stage, yang stage keempat. So product life cycle ini, sebagai product life cycle, dalam GECB kita boleh membimbingkan usahawan
kalau mereka ada idea ataupun keinginan untuk start business baru, perniagaan baru, daripada infant stage kita boleh bimbingkan mereka. Kita ada software, kita ada team yang kita akan use untuk guide usahawan itu ikut setiap life cycle. Dan kita juga ada software untuk buat KPI management, for example, KPI management, budgeting, financial roadmaps dan action plan, execution plan. Semua itu kita akan ikut langkah-langkah yang required. Mengikut syarikat dan juga perniagaan. Yes, betul. Okey, baik. Sangat menarik sebenarnya. Okey, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dato' Amir Ali, CIO GE Consult Asia Sdn Bhd kerana bersama-sama dengan kami hari ini dalam program Action Plan dengan topik yang dibawakan formulasi strategi dalam mengurus takbir perniagaan. Saya rasa ramai dah mula nampak gambaran dah dengan apa yang Dato' kongsikan tadi. Baik, terima kasih Dato' kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, terus saja dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.